وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فقال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. صدق الله العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang datang jauh dan dekat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri kita kesempatan menyelesaikan ibadah kita pada malam ini, malam yang ke-16 bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita dapat lagi duduk sama-sama dalam majlis mulia ni, majlis ilmu, majlis tazkirah yang insya-Allah lebih kurang dalam pukul 12.30 kita habis insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya baca mukadimah tadi, itu surah Al-A'raf, ayat yang ke-156, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, dan rahmatku itu lebih luas daripada segala sesuatu, maka kusediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya pasti orang-orang bertakwa memperoleh rahmat daripadaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini luas, tetapi ada yang lebih luas daripada dunia ni. Ia namanya langit. Dan langit ni luas, ada yang lebih luas daripada langit, namanya arash. Dan arash ini lebih luas, tetapi ada yang lebih luas daripada arash, namanya kursi Allah. Dan ada yang lebih luas dari kursi itu, dinamakannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itu tuan-tuan, maka Allah Ta'ala beri segala-gala kepada makhluk yang ia cipta, yang diciptanya. Sebab tu kita ni bila beribadat kepada Allah, kita kena betul i'tiqad kita. Allah jadikan kita bukan sebab nak suruh kita beribadat. Ini silap. Banyak orang kata begitu. Sebab dia kata wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Quran dia kata, dan tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku. Sebenarnya hikmah penciptaan itu menyembah Allah, ada kata disebabkan masuk menyembah itu orang sebut ya'budun, tu sembah. Ibnu Abbas mentafsirkan maknanya untuk mengenaliku. Jadi banyaklah tafsir-tafsiran yang berbeza-beza kan ulama. Ala kulli hal, yang sebenarnya kita dicipta, kan? Kita ni cipta oleh sebab kerana Allah cipta kita, kita sembah Allah. Bukan sebab kerana Allah buat kita untuk sembah dia. Kalau dia cipta kita untuk sembah dia, tuan-tuan, mana Allah ambil keuntungan daripada penyembahan kita terhadap dia, maka mengambil untung daripada sembahan makhluk itu merupakan suatu keuntungan bagi Allah. Samalah Allah dengan makhluk. Hasya lillahi ayyakuna misla khalqihi. Jadi maha suci Allah bersamaan ia dengan makhluknya. Jadi maknanya kita sendiri yang menyedarkan diri kita, membalas kesyukuran di atas segala nikmat yang Allah telah berikan serta rahmatnya, maka kita pun menyembah Allah Ta'ala. Rasa-rasa jelas kan itu maknanya dia punya daripada segi tauhid, tuan-tuan. Jadi kita ni dicipta, kita ni bukan Allah cipta kita biasa sembah dia, kita sendiri yang akan sembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu Tuhan kita, tuan-tuan, dan antara rahmatnya, tuan-tuan, ada dua. Rahmat dunia, rahmat akhirat.
rahmat dunia ni dipanggil rahmat yang bersifat umum. Adapun rahmat di hari akhirat dinamakan rahmat yang bersifat khusus. Jadi ayat 156 dalam surah Al-A'raf yang saya bacakan tadi itu sifatnya khusus. Sebab Allah dah kata dah, fasa'aktubuha lillazina yattaqun, maka telah aku siapkan, sediakan, berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Antara rahmat umum ni, contoh tuan-tuan, terlihat binatang hidup atas muka dunia ni, Allah beri dia rezeki tuan-tuan. Maka rezeki itu sebahagian daripada rahmat Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada di atas muka dunia ni makhluk yang melata, baik namanya manusia, baik namanya binatang sekalipun, melainkan Allah sudah menyediakan rezeki baginya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, maknanya wa fis sama'i rizqukum, di Lauh Mahfuz itu sudah tertulis akan rezeki kamu. Wa ma tu'adun, dan apa yang Allah telah janjikan untukmu. Maka antaranya rezeki itu Allah beri pada semua manusia, semua makhluk, daripada hayawan sampailah kepada manusia, daripada orang mukmin sampailah kepada orang yang kafir. Maka rahmat Allah Ta'ala ni dia macam-macam. Dia macam-macam tuan-tuan. Antaranya Allah berikan sihat. Sihat ni Allah beri pada orang beriman, Allah beri pada orang kafir. Tak mestinya kata dia orang kafir dia sakit, orang beriman dia sihat, tak. Dua-dua Allah Ta'ala beri. Allah beri sihat pada orang beriman, Allah beri sihat pada orang kafir. Harta kekayaan sama juga. Allah beri pada orang beriman, Allah beri pada orang tak beriman. Kekuasaan, nama, pangkat, macam-macam. Zuriat, isteri, anak-anak. Maka ini semua dikatakan rahmat yang bersifat dunia. Yang Nabi pernah sebut, innallaha innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Sesungguhnya Allah berikan dunia ini pada siapa yang dia kasih dan kepada siapa yang dia benci. Semua dapat. Saya rasa saya pernah uraikan begini, cuma sebab kita tajuk rahmat ni, nak tak nak kena sebut juga perkara yang bersifat rahmat umum ni. Ada satu tuan-tuan yang kadang-kadang mungkin kita jarang dengar lah, wallah ta'ala alam, mungkin sini tuan-tuan biasa dengar kot. Orang kafir tu kadang-kadang Allah bagi dia mudah mati tuan-tuan. Masa sakarat tu mudah dia mati, itu pun rahmat juga. Kalau kita macam mana Imam daripada surah Al-Furqan, dalam tafsir surah Al-Furqan dia sebut pakai pasal perkara. Tapi orang kita ni silap tuan-tuan. Kadang-kadang dia rasa tengok orang kafir tu mati mudah je, dia mula rasa ragu-ragu. Mungkin agama dia betul lah barangkali. Sebab dia senang dia mati. Nampak? Dan dia anggap tu husnul khatimah. Di mana silapnya tuan? Silapnya lah sebabkan pemahaman husnul khatimah. Husnul khatimah bukan maksudnya senang mati. Baik, saya bagikan dan saya kemukakan beberapa hujah yang simple, yang mudah-mudah untuk kita faham, yang tidak terlampau akademik. Rasulullah masa nak dicabut nyawa sakit tuan-tuan kan? So mana husnul khatimah untuk Rasulullah, sedangkan dia insan yang lebih aula, lebih utama untuk mendapat dan merasakan husnul khatimah itu sendiri. Dan ditanya kepada malakul maut, beginikah sakitnya mati? Ya, kata malakul maut. Subhanallah. Jadi jawapannya itu salah. Kalau kita nak kira lah husnul khatimah tu, maknanya senang mati. Orang yang terjun tingkat 13 husnul khatimah, sekali terjun terus meninggal, tak ada nazak, tak ada kan, tak ada sakit kan, terus jatuh je kena berkecai tu, habis settle. Nampak tuan-tuan? Tak ada, itu salah. Husnul khatimah ini ialah maknanya sebelum ia meninggal dunia, dia telah diilhamkan, mana taufik. Itu mana taufik? Allah Ta'ala tunjukkan dia jalan-jalan, pintu-pintu untuk melakukan kebaikan, untuk Allah merahmatinya. Ini dia. Akhirnya sebelum meninggal dunia dia buat kebaikan. Saya tuan-tuan nak cuit sikit tajuk yang dikatakan Ramadan, yang dikatakan kenapa nak rebut peluang semasa penghujung Ramadan. Kita tak rebut awal-awal lagi. Dengar cerita dekat masjid ni dia tak ada tazkirah dah kelas 10 akhir tu, sebab dia nak buat 20. Jangan buat 20 tuan, buat 40 lagi banyak. Jadi tuan-tuan kata ustaz macam sindir je. Tak tuan-tuan, maksud saya gini, hak sini 20, kat rumah sambung 10 lagi. Itu betul. Nak kita menggandakan lagi. Sebabnya begini tuan-tuan, Nabi kata, ni bukan saya kata, innamal a'malu bil khawatim.
Hanya se-nya. Ini dia punya tafsiran. Kalau kita terjemah satu, tak nampak maksud ini dia punya tafsiran dia. Hanya se-nya yang diambil kira amalan itulah ketika penghujungnya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, sebagaimana Allah Ta'ala menghitung amalan seseorang itu ketika penghujung umur dia. Yang dia nak ambil kira tu, sebelum meninggal dunia tu. Yang ada husnul khatimah tu. Tengok masa katakan dia meninggal umur 60, elok-elok dah ambil dia ke PSP, meninggal terus. Masa umur sebelum 60 tu, ke mana dia? Duduk masjid As-Salam, iktikaf, solat 5 waktu tak pernah tinggal, dengar kuliah. Faham tak? Elok dia duduk, stay je walaupun dah habis witir, tunggu juga. Walaupun ustaz tu dia kuliah sampai pukul 12, tunggu dia. Malam tu pula ada qiyamul lail, datang dia. Ya tuan-tuan, kat rumah dia baca Quran. Allah cabut nyawa dia ketika itu, nama husnul khatimah. Penyudah penutup dia buat baik dia. Macam tu Ramadan sama juga. Kita nak tengok hujung tu kat mana. Hujung tu kita sedang memburu apa dia? Rahmat Allah. Lagi saya uraikan macam kita buru rahmat Allah tu. Nampak tak? Dia buru suruh hujung-hujung sebab yang nak dinilai hujung, bukan awal. Tapi minta maaf cakap, orang Melayu ni dia kira awal. Dia kira yang dulu tuan-tuan, seminggu awal ramai. Sekarang satu hari je. Banyak orang murmur. Saya pusing kan tiap malam pergi tempat sana tempat sini. Ada orang tanya sampai dia buat comparison lah kata orang. Ustaz pergi tempat lain sama tak? Ustaz tempat kami ni. Saya dah cakap susah, takut dia macam berasa ke sedih ke kan. Dia kata lebih kurang sama lah kata. Dia kata pasal malam pertama ramai penuh. Kami risau dah nak buat kemah. Dia sewa kemah tepi. Tapi tuan-tuan malam kedua ngam-ngam dalam ni penuh. Dia pun tak penuh semua pun. Jadi maknanya dulu orang ambil minggu pertama, sekarang tak ada dah. Hari pertama je. Tak tahu tuan-tuan pasal apa dia punya pemahaman tu. Tapi kalau setengah-setengah tempat, hujung-hujung tu, kalau tuan-tuan biasa ya, pergi Mekah ataupun umrah masa bulan Ramadan, tengok macam mana dekat kawasan Mekah dengan Madinah. Penghujung tu ramai orang. Saya pernah tuan-tuan satu tiga dulu. Pergilah orang kata apa, jumpa tukang jahit tu kan. Saya ada appointment dia nak ambil baju saya. Saya kata mana tukang jahit tu? Dia orang Yaman. Yang ganti tukang jahit tu orang Pakistan. Dia kata iktikaf lah 10 malam terakhir nampak. Tinggalkan perniagaan, iktikaf. Lagi ramai, lagi padat. Kita tuan-tuan nak ujung-ujung tu lah banyak yang kosong. Misal katakan jemaah kosong. Tazkirah pun kosong. Banyak masa WhatsApp tu. Ada siapa kekosongan untuk masjid kami, surah kami. Nampak? Ini bayangkan tuan-tuan. Subhanallah. Jadi macam itulah kita balik pada soal Allah Ta'ala nak beri husnul khatimah tu bukan hanya maksudnya untuk umur sahaja, termasuk husnul khatimah penyudah bulan Ramadan ni. Husnul khatimah ke ataupun su'ul khatimah? Baik. Kita kembali persoalan tadi tuan-tuan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah seorang tokoh ulama yang terkenal yang menulis kitab namanya Ar-Ruh. Kitab Ruh. Dia kan sendiri dah. Dia kata kalau kita nak fikirkan orang bukan Islam pun mati, yang fasik pun mati dah senang je kan. Betul ke husnul khatimah dia baik ke, dia soleh ke, dia beriman ke? Jawapannya, malakul maut, iaitu malaikat maut ketika mencabut nyawa, dia pun sendiri gaib tuan-tuan. Tak dapat dilihat oleh mata kasar. Bila orang yang mati dicabut nyawa tu pun gaib, tak nampak. Makanya sakit mati tu pun gaib. Benda yang bersifat ghaibiyah, yang bersifat berlakunya di alam yang gaib. Jadi macam mana kita tengok macam tak sakit, sebenarnya sakit tuan-tuan. Sama juga mayat tu diseksa pun kita tak nampak. Tapi dia diseksa di alam gaib. Ini saya rasa terjawab soalan yang kata husnul khatimah. Baik. Tetapi tuan-tuan, kita pergi pula bahagian kedua rahmat. Ini kita nak buru ni. Rahmat kedua pada perkataan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Inilah dikatakan Allah beri hanya pada orang beriman dan orang bertakwa. Jadi kita nak buru ni tuan. Macam cara nak burunya tuan-tuan? Burunya kita dengan memperbanyakkan perasaan sabar ketika ditimpa musibah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim, tengok Allah Ta'ala kata salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang Allah takdirkan ditimpa musibah susah, kemudian diistirja, disebut inna lillah, sesungguhnya kami datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah kami kembali,
Allah Ta'ala kata mereka itulah orang yang mendapat apa dia tuan-tuan, pujian daripada Tuhan mereka, dan mereka mendapat rahmat, iaitulah kasih sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah bila dia kasihkan mana-mana kaum itu, dia akan uji kaum itu. Tengok ni Palestin bagi contoh. Umat Islam di Gaza. Sampai puasa boleh, tapi nak bersahur dengan makan tak tahu apa nak makan. Ada yang makan rumput, ada yang makan pokok kaktus. Bayangkan tuan, kita tuan-tuan macam-macam. Air saja macam jenis, ada soya bean, ada air cendol, ada ABC. Nampak tuan-tuan? Macam-macam. Makan pula berbagai jenis, daripada kuih tiaw, mi goreng, bihun goreng, nasi ambeng, macam-macam. Apa lagi tuan-tuan? Nasi ambeng kan? Lontong. Allahu Akbar. Mereka tak ada. Allah uji mereka. Mereka sabar je. Sabar itulah yang Allah sayang. Tapi jangan silap faham pula bab sabar ni. Tengok kalau nama Tuhan kat stokin sabar tu, bengong nama dia. Tahu tak? Nama Allah dipermainkan, agama dipermainkan, sabar tu silap faham tu. Tapi jangan pula lah sampai kita tengok bila orang bertindak marah, oh jangan terlampau. Pandai pula guna istilah hulu. Oh melampau-lampau. Hulu ni tuan-tuan macam ni, macam ahli kitab. Dikatanya Nabi Isa tu Tuhan, Uzair tu Tuhan. Itu baru hulu. Itu baru melampaui batas. Tapi kalau Islam dihina tuan-tuan, kita duduk diam, itu bukan, kalau duduk diam je hulu tu. Tapi yang lawan tu bukan hulu. Itu kena faham. Kita sekarang silap faham banyak ni, dah saya risau. Kita dah makin jauh daripada Islam tuan. Sungguh saya kata. Jauh kita, sebab ada orang-orang yang otak liberal ni. Saya tak sebut Islam liberal tau. Saya tak setuju. Islam liberal. Dia tak ada bercampurnya. Mak tuan. Betul saya cakap kan? Benda suci dengan najis bercampur tuan. Mana yang campur? Nampak tak? Islam tu suci, liberal tu najis. Mana campur mana? Nampak tuan? Dia liberal lah. Ini jadilah lepas tu pluralism. Ni bahaya tuan. Tak boleh sabar tengok dia kena marah. Ustaz kena marah benda ni. Nampak tak tuan? Hari ni kita tengok orang bukan Islam potong jambul. Tahnik tak tahulah. Besok tambah kita sangi tahnik ni tuan. Pelik sungguh. Jadi sabar itu maknanya bila kita timpa musibah yang kita tahu datang daripada Allah Ta'ala, Allah turunkan rahmat. Yang kedua tuan, banyakkan ketaatan kepada Allah. Ini kena buru ni. Ramadan, banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran, banyakkan solat sunat, banyakkan berjemaah solat, banyakkan lagi apa lagi? Membaca Quran, mendengar Quran. Janganlah kita dengar Quran dalam tarawih. Sama juga dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Subhanallah. Rahmat. Bila ada dua orang Islam bergaduh, kita selesaikan, rahmat Allah Ta'ala turun. Bila kita bayar, jaga solat dan bayar zakat, masa itulah turun rahmat. Sebab tu tuan-tuan amil tu tuan-tuan perasan tak? Bila dia habis bayar zakat tu, dia doa kan. Masa tu rahmat turun tu. Saya zaman muda-muda saya fikir, mana dalil yang tiba-tiba bayar zakat dan doa? Dia fikir juga tuan-tuan. Kan? Tu ada kekanan Nabi SAW, iza jama'a az-zakawat pada Allah Azza wa Jalla. Memang tak ada hadis. Kan? Saya kata, adakah hadis? Tak ada kan? Tak jumpa pun lafaz hadis macam tu. Tapi rupanya tuan, orang beramal berdasarkan kepahaman. Bila rahmat turun, cepat berdoa. Sama juga kita waktu sahur tu. Waktu sahur tu tuan, iza sami'tum siyahad dikati fasalullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Nampak? Bila kamu dengar saja kokokkan ayam jantan itu di waktu pagi, kamu hendaklah berdoa pada Allah, mintalah daripadanya tadi apa tuan? Kurniaan dia. Tu rahmat sekali tu. Rahmat. Tuan-tuan minta dunia, Allah bagi dunia insya-Allah. Tuan-tuan minta akhirat, Allah bagi tuan. Sebab apa? Sebab ayam tu nampak malaikat. Ayam nampak malaikat. Malaikat yang turun masa tu, kata ulama, malaikat rahmat. Waktu sebelum subuh. Kenapa kita digalakkan berdoa? Sebab waktu doa kita tu diaminkan oleh malaikat. Diaminkan oleh malaikat. Nak dapat rahmat, nak buru rahmat, suami bangun tahajud, kejutkan isteri. Nak dapat rahmat, isteri bangun pula, kejutkan suami. Tapi kejut buat apa? Qiyamul lail, bukan buat kerja lain. Kan qiyamul lail. Qiyamul lail, solat malam, baca Quran, zikir. Tapi orang perempuan yang kata, tapi
Ustaz, dalam puasa ni kamilah yang kena hidangkan makan sahur. Itu dia pahala tu. Orang perempuan senang je amalan dia. Suami dia reda, cukup je. Kan? Dia solat 2 rakaat, dapat doa zikir, dah siap prepare untuk makan sahur. Itulah dia kata pahala dia. Pahala suami tadi beribadat. Pahala isteri juga ibadat. Ibadat apa? Ketika mana dia selain dari mencari reda Allah, dapat rahmat, dapat pula reda suami dia. Ada ayyuma imra'atin iza matat, kan? Wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana isteri yang meninggal dunia, suami dia reda dengan dia, masuk syurga. Senang je. Dia tak payahlah nak sembahyang tahajud, baca Quran banyak, hafal Quran ke apa lagi, zikir tadi. Dia buat benda yang nak suami dia reda je. Tapi tengok juga benda yang reda tu. Ada juga dia reda tengok isteri dia keluar rumah pakai seluar jeans ketat, t-shirt sendat, pakai tudung pula. Sekarang macam-macam nama-nama tudung kan. Tudung bawal, lagi tudung kembung, tudung tenggiri. Yang saya bimbang ni tudung saji. Tahu tudung saji tu? Tudung jarak nampak leher semua. Itu tak boleh lah. Yang tu pula suami dia berdosa. Suami dia lebih dahsyat lagi, kena azab dengan Allah SWT. Jadi nak buru rahmat ni kena banyak buat ketaatan. Kesimpulan itulah, masa kita Ramadan ni buru rahmat Allah Ta'ala. Antaranya rahmat turun semasa ada dalam majlis ilmu ni lah sebenarnya tuan. Sebab apa? Dalam majlis ilmu ada bacaan Quran. Nampak? Malaikat suka bila orang Islam berkumpul dalam rumah Allah satu. Kemudian mereka membaca ayat Allah 2. Kemudian mereka mempelajari akan isi kandungan ayat. Kuliah kan betul isi kandungan ayatnya dia. Tu je ada tuan. Ya. Dan tuan-tuan kena ingat, kita masuk syurga pun bukan sebab kerana amalan. Hadis riwayat Imam Bukhari, bilangannya 5673. Ingat tu, 5673. La yudkhila ahadan amaluhul jannata qalu wala anta ya Rasulullah qala la wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Hadis tu dia panjang sikit, saya ambil yang sampai tu je. Maknanya kamu tidak akan masuk syurga kerana amalan, tetapi dengan rahmat Allah. Sahabat tanya, kamu sama setelah kami? Aku pun sama. Tapi Allah turunkan rahmat dengan kurniaannya banyak sungguh pada aku. Berarti tuan-tuan, kita ni kena beramal juga. Tapi yang menerima amal kita ialah rahmat Allah. Tu je. Yang menerima tu rahmat. Tapi kalau amal tak ada, macam mana nak dapat rahmat? Ni kita nak rebu penghujung ni Lailatul Qadar, tu rahmat lagi banyak. Pintu syurga dibuka, rahmat turun, pahala melimpah ruah. Pintu neraka tutup, Allah nak ampunkan dosa kita. Ni semua mana rahmat. Rahmat daripada Allah Ta'ala. Macam saya kata dulu dalam kuliah saya kan, kita nak balik kampung, kena ada tiket, kena ada bas, baru sampai kampung kita. Tiket ada, bas tak ada, tak sampai kampung. Bas ada, tiket tak ada, tak sampai kampung halaman. Sama juga amalan. Amalan ada, rahmat kena ada juga. Siapa dia? Allah Ta'ala yang terima amal kita tu. Tu rahmat dia tu. Kemudian baru sampai ke syurga. Tak ada lah. Sebab tu kita mohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau berlakulah satu Ramadan itu pada hari Selasa atau hari Jumaat, maka malam Al-Qadar ni itu ialah saya sambung tahun depan insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Malam 27 insya-Allah. Kata Imam Abul Hasan, setelah aku belik-belik tilikkan ataupun apa dipanggil firasat yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali, sejak aku balik sampailah umur aku ketika itu, kata dia, tak pernah aku tinggal. Apa dikatakan Imam Al-Ghazali itu benar-benar betul, kata dia. Dan selalu dia ketemui malam Qadar mengikut kiraan Imam Ghazali. Tuan-tuan, mudah-mudahan lah. Sedangkan yang menentukan malam Al-Qadar itu rahmat Allah, dan itu jugalah rahsia Allah. Kita kena ingat juga punca sebab Nabi tak bagi tahu tu sebab dua orang bergaduh. Kan dua orang bergaduh, Nabi nak settlekan, akhir Nabi lupa. Aku nak bagi tahu kalian bila berlakunya malam Al-Qadar, tapi sebab kerana ada orang bergaduh, aku settlekan. Maka aku lupakan. Ulama kata apa? Ni kata ulama. Bila orang Islam bergaduh je, rahmat Allah tarik. Tak jadi rahmat dia turun. Ni. Kata kita kena ingat, jangan gaduh. Ni gaduh benda kecil-kecil. Nak kunut ke tak nak kunut subuh ni? Ada ustaz ni kata bid'ah gitu. Kita kalau nak tarawih ni nak buat selawat ke? Nak buat subhanallah ma'bud, tak ada dalam sunnah Nabi. Ya ilah Allah.
Habis kalau di antara tarawih kau baca WhatsApp, ada sunnah Nabi. Bagi update FB dengan IG tu, ada sunnah Nabi ada tak? Ada? Tak. Itu lagi di tengah-tengah bid'ah. Tapi orang buat je. Ini jangan bergaduh lah. Kalau dia kecil-kecil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukuplah hanya sekadar saja untuk malam ni. Mudah-mudahan dapat beri manfaat pada kita, tuan-tuan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.